أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. RM15 kan? Beli udang galah lagi mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru saya pernah berpesan, dia kata sebelum kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena perbanyakkan selawat. Kalau boleh 1000 kali selawat. Kerana apabila kita selawat kepada Nabi SAW, maka akan terjalin hubungan kita dengan Nabi. Bila terjalin hubungan kasih sayang kita dengan Rasulullah, maka sabda Nabi akan masuk dalam hati kita. Nur hadis itu akan terus kena kepada hati kita. Kalau tidak sekadar pengetahuan dalam akal kita yang tidak memberi manfaat kepada diri kita, kepada jiwa kita, kepada hati kita, dia tak jadi makanan rohani kita. Jadi oleh itu kita kena banyak selawat. Dia bisa minta semua selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. InsyaAllah saya akan mula baca hadis pertama dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, babu qawlihi ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو والشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأومى بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Dua hadis saya bacakan tadi daripada kitab Al-Adab Al-Mufrad. Hadis pertama yang diriwayatkan daripada Amru Asy-Syaibani, dia berkata dia telah menceritakan kepada kami tuan rumah ini dan menunjukkan tangannya kepada rumah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW bersabda, solat pada waktunya. Maka aku bertanya lagi, kemudian amalan apakah yang paling disukai Allah? Rasulullah SAW menjawab, berbuat baik kepada kedua ibu bapa.
Aku bertanya lagi, kemuliaan amal apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam jawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis seterusnya, dan beliau berkata, kalaulah Nabi ada tambah sesuatu, maka aku pun dah tambah. Bukan. Dia berkata, kalaulah aku meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam tambahan, nescaya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menambahnya. Dan hadis seterusnya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keredaan Allah atau keredaan Allah dalam keredaan ayah ataupun keredaan ibu bapa. Al-walid di sini membawa makna ayah. Tapi ada terjemahan mengatakan walid ni membawa maksud ibu dan bapa. Tapi dalam perkataan hadis tu ayahlah al-walid, dan kemurkaan Allah dengan kemurkaan ayah. Dan ulama dalam hadis ni mereka terangkan bahawa seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata dia nak berjihad di jalan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, ada ibu bapa tak? Dia kata ada ibu saja. Maka Nabi kata, pergilah berkhidmat kepada dia, peganglah kaki dia. Maksudnya urutlah kaki dia ataupun taatlah kepada dia. Pegang kaki membawa makna serahkan diri kamu kepada dia, kerana syurga di bawah tapak kaki ibu. Maka Allah balancekan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu keredaan Allah dengan keredaan ayah. Syurga di bawah tapak kaki ibu, tetapi keredaan Allah dengan keredaan ayah. Kemurkaan Allah dengan kemurkaan ayah. Walaupun ada muhaddis kata al-walid membawa makna kedua-duanya, ibu dan ayah. Tapi perkataan walid itu sahaja, kalau kita ambil yang lafzi makna dia, membawa makna bahawa keredaan Allah dengan keredaan ayah. Sebab tu ada hadis Nabi kata tidak ada hijab antara ayah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang ayah dia doa untuk anak dia, maka tak ada hijab. Allah terus akan perkenankan doa si ayah itu. Dia berbuat baik. Hadis pertama kita belajar, sahabat ni tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling Allah Subhanahu wa taala suka? Pertama adalah solat pada awal waktunya. Yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dalam Quran Allah sebut wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, maksudnya tidak boleh sembah selain Allah, dan yang seterusnya berbaktilah kepada kedua ibu bapa. Sekarang ni banyak orang selalu salah faham, kan? Berbakti ni macam mana berbakti? Khususnya Allah dah bagi tahu, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Khususnya bila mana salah seorang mereka telah tua ataupun kedua-dua mereka. Kedua-dua mereka dah tua ataupun salah seorang. Ahaduhuma, kan, salah seorang mereka telah tua. Sebab apabila ibu bapa muda memang dia kontrol kita, tahu tak? Masih kuat lagi, kan? Tapi bila mereka dah tua, bila kamu yang ada kontrol ke atas mereka, maka fala taqul lahumma uff, ketika itu jangan kamu tolak permintaan mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil untuk semua pergi ke peperangan Khaybar, maka ketika itu dia kata, aku pun balik rumah. Aku aku jumpa ibu aku kata kepada ibu aku, siapkanlah barangan aku untuk pergi jihad. Maka ibu aku kata, kau nak pergi tinggalkan aku, janganlah. Dia kata, aku dah tua ni, dan aku demi susu yang aku berikan kepada engkau, demi susu ibu yang aku minumkan, aku berikan kau minum, jangan pergi. Abu Hurairah pergi juga. Kerana apa? Dia kata ni laungan jihad Khaybar, peperangan yang masyhur, kan, nanti kita belajar insya-Allah. Abu Hurairah pergi, maka ibu dia tadi pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu Abu Hurairah. Abu Hurairah muhaddis yang riwayatkan hadis paling banyak, tak ada siapa yang meriwayatkan hadis lebih banyak daripada Abu Hurairah. Ibu dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Hurairah datang jumpa aku, dia minta siapkan barang, dia kata aku nak pergi jihad. Aku beritahu demi susu yang aku berikan kepada kamu, jangan pergi tinggalkan aku dalam keadaan aku dah tua ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tak apa, kau baliklah. Cukuplah engkau balik, nanti aku. Maka bila Abu Hurairah datang, Nabi palingkan muka. Fa'arada anhu Rasulullah, Nabi palingkan muka daripada Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah, sedangkan Abu Hurairah ni
dalam ahli sufah yang datang belajar daripada Rasulullah, yang paling masyhur adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dia sanggup tinggalkan makan minum dia sanggup berlapar dahaga depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk belajar setiap tingkah laku, setiap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang dia pengsan kelaparan, tak dapat makan, begitu sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ya Rasulullah," dia kata, "aku melihat engkau palingkan wajah daripada aku, ada kesilapan aku ke, ada sesuatu yang sampai kepada engkau berkenaan dengan aku?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Ya." Kata, "Ibu kamu." Dia kata, "Adakah benar ibu kamu telah memberikan kamu sumpah demi susu dia untuk tidak tinggalkan dia?" Dia kata, "Benar." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Baliklah." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Tidakkah kamu tahu bahawa sesiapa yang ada salah seorang daripada ibu bapa dia ataupun kedua-duanya, tidakkah dia tahu bahawa dia juga ada di jalan Allah Subhanahu wa taala selagi mana dia bersama dengan kedua ibu bapa dia. Selagi mana izbarrahuma wa adda haqqahuma, selagi mana dia berbakti kepada mereka dan menunaikan hak mereka." Maka Abu Hurairah kata, "Maka aku duduk bersama ibu aku selama 2 tahun, aku tak pernah pergi mana-mana ghazwah sehinggalah dia meninggal dunia." Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang tu lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu tanya, "Siapa ni?" Maka dia kata, ini adalah ayah aku." Maka Abu Hurairah kata kepada dia, seperti mana Nabi SAW pernah kata, Nabi nampak seorang berjalan dengan seorang tua. Nabi kata, "Siapa ni?" Dia kata, "Ni ayah saya." Maka Nabi kata, "Jangan kamu jalan depan dia. Jangan kamu jalan depan dia. Kedua, jangan kamu duduk sebelum dia duduk. Dan jangan kamu menyebabkan ayah kamu kena maki hamun." Iaitu kamu pergi maki hamun ayah orang lain, dia pula maki hamun ayah kamu. Jangan buat perkara itu, Nabi kata. Maka Abu Hurairah kata kepada orang ni, dia kata, "Ni siapa?" Dia kata, "Ni ayah saya." Maka Abu Hurairah kata, "Jangan jalan depan dia." Kedua, Abu Hurairah kata, ada dalam hadis sahabat. Kedua, Abu Hurairah kata, "Jangan kamu jalan di atas bumbung rumah ayah kamu sehingga yang tak ada apa-apa halangan tepi itu, sehingga ayah kamu rasa takut kamu jatuh. Itu pun tak boleh." Kata. Bagi perasaan menakutkan ayah kamu pun tak boleh. Jangan kamu buat perkara tersebut kerana ia akan merisaukan ayah kamu. Itu pun tak boleh. Memberi kerisauan kepada ayah pun tak boleh. Dan ketiga, Abu Hurairah kata, "Dan kalaulah kamu lihat ayah kamu telah pandang kepada seketul daging yang mana seolah-olah dia nak, maka jangan kamu makan daging itu." Berikan kepada, maksud nak bagi tahu kedudukan dan keutamaan yang kita perlu berikan kepada ibu bapa, khususnya bila mereka telah tua. Bila muda memanglah, kan? Bila muda memang mak bapak kita yang jaga kita, betul tak? Kita nak jaga apa? Kita memang tak ada kekuatan. Mereka lah yang sediakan makan, mereka lah sediakan minum, kan? Sebab tu kata, "Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Tapi bila mereka dah tua, jangan pergi tinggalkan mereka, jangan tolak permintaan mereka, jangan kata, jangan kata apa ni, kita habis-habis itu dan ini, bahkan tunaikan keperluan mereka. Jangan kata apa ni, maksudnya ada satu peristiwa Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu dalam hadis sahabat, dia ketika itu pohon kurma punya nilai naik begitu tinggi sekali, tapi kerana ibu Usamah siapa? Ummi Aiman. Ummi Aiman ni yang jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ibu kepada Usamah bin Zaid. Dan Ummi Aiman ni adalah hamba yang dihadiahkan oleh siapa? Khadijah, bukan. Dia adalah hamba kepada Aminah radhiyallahu anha, maksud ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia yang jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada Madinah. Ibu Nabi meninggal dunia, kan, Ummi Aiman yang jaga. Ummi Aiman ni kahwin dengan Zaid bin Harithah, dapat anak Usamah bin Zaid. Maka dia kata ketika satu-satu pohon kurma nilai dia begitu mahal sekali, ketika itu ketika zaman Sayyidina Uthman bin Affan, setiap pohon kurma ketika itu bernilai 1000 dirham. Tapi satu hari Usamah dia tebang juga pohon kurma tersebut untuk memberikan satu bahagian daripada pohon itu kepada ibu dia, kerana ibu dia minta. Saya tak pasti bahagian mana. Kerana ibu dia minta ditebang. Orang kata, kenapa? Maka dia kata, kerana inna ummi sa'alatnihi
wala tas'alni syai'an aqdiru alaihi illa ataituha. Dia kata, kerana ibu aku minta, dan tidaklah ibu aku minta sesuatu kecuali aku berikan kepada dia. Dia orang sebab dia dapat didikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Usamah ni digelar hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kulit gelap. Usamah ni sebab dia anak kepada Ummi Aiman. Ummi Aiman ni orang Habsyah. Bapa dia Zaid bin Harithah orang Yaman. Bapa dia kulit cerah, anak dia kulit gelap. Nabi sayang sangat dia. Nabi masa pergi Fatah, Nabi pergi masa Hajjatul Wida pun yang duduk depan belakang unta Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa? Bilal dan Usamah. Dia orang ni. Dia lah Usamah bin Zaid ni lah jemaah terakhir Nabi utuskan sebelum Nabi wafat. Usamah bin Zaid. Masa ketika itu kata Usamah muda 17-18 tahun. Dalam jemaah tu ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat besar. Ummi Aiman masa tu datang jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, dia kata Usamah tak tahu apa. Dia kata, Nabi kata tak apa. Pergi Nabi panggil Usamah, Nabi doakan untuk dia. Usamah tengok ni lah. Sebab apa? Usamah ni Nabi didik dia. Nabi jaga dia seperti seorang anak. Maka dia kata tak adalah ibu. Dia kata tidak sesekali ibu aku meminta sesuatu dan aku boleh bagi dan saya aku berikan benda tu. Kan? Walaupun mahal. Hari ini kita berkira-kira kan. Ada orang sampai kata boleh tak bagi zakat kepada ibu. Na'udzubillah kan. Kan ibu sepatutnya kita berikan daripada yang terbaik, bukan zakat. Zakat tu untuk membersihkan harta kita kan, tazkiyah, membersihkan harta, takkan itu kita nak bagi kepada ibu kita. Bagi yang portion yang terbaik, bagi nafkah, kerana apa yang kamu belanjakan itu sebaik-baik harta yang kamu berikan kepada ibu, dialah yang paling layak terima kan. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata aku dukung ibu aku di atas bahu aku dan aku jalan 6 mil, 6 batu di atas batu yang panas. Dia kata adakah aku telah hal addaitu syukraha, adakah aku telah bersyukur, maksudnya telah berterima kasih kepada ibuku ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la'allahu an yakuna li talaqatin wahidah, kata mungkin kamu telah tunaikan sekali rasa sakit ketika dilahirkan kamu. Walaupun dia kata aku jalan, aku dukung ibu aku di atas batu yang panas, 6 batu aku jalan. Nabi kata mungkin sekali yang dia terasa sakit, sekali seketika tu, itu kamu tunaikan. Maksud baru sekali saja. Begitu. Apa lagi maksudnya nak beritahu, kata kita buat apa sahaja pun sebenarnya tak dapat tunaikan hak ataupun hak ibu kita lah, tak dapat kita nak berterima kasih kepada ibu kita. Sebab tu dah dimulakan Al-Adab Al-Mufrad ni pun dalam bab muasyarat ni, yang paling layak kita berbakti adalah kepada kedua ibu bapa. Seperti saya sebut tadi, saya ulang balik. Nabi bersabda, syurga di bawah tapak kaki ibu, maka keredaan Allah dengan keredaan ayah dan kemurkaan Allah dengan kemurkaan ayah. Lebih-lebih lagi bila ayah dan ibu dah tua khususnya. Ketika itu anak-anak dah mula boleh lawan ibu bapa, sebab ibu bapa terpaksa dengar cakap mereka. Terpaksa. Bila mereka terpaksa dengar cakap, masa tu kita cuba tekan ibu bapa kita untuk mendengar percakapan kita. Untuk berhati-hatilah, jangan wala taqul lahum uff, jangan kamu tolak permintaan mereka walaupun dengan kata apa ni, uff ni dalam bahasa Arab seolah-olah macam apa ni, apa ni, begitu sekali. Ibnu Umar radhiyallahu anhu kata satu hari ada sahabat meriwayatkan, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengerjakan haji, on the way dia nak sampai ke Mekah, dia beristirahat di bawah sebuah pokok. Ada orang tanya kepada dia, maka dia kata di sinilah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beristirahat dan datang seorang daripada jauh satu kampung dan dia tanya, ya Rasulullah, dia kata aku nak berjihad. Nabi kata ada ibu bapa ke? Dia kata ya, ada lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pergilah, berbaktilah kepada mereka kerana itulah jihad kamu. Berbaktilah kepada mereka. Baliklah, berbaktilah kepada mereka. Ibnu Umar diulang balik hadis. Bila Ibnu Umar mengerjakan haji pula, ada seorang tu didukung ibu dia. Dia dukung ibu dia. Tawaf. Ditanya kepada Ibnu Umar selepas habis tu, dia kata, Ibnu Umar, telahkah aku tunaikan hak ibu aku? Maka Ibnu Umar kata, walau kamu tak tunaikan walaupun seketika sekali, keluhan dia penat bila dia menjaga kamu, membesarkan kamu, itu pun kamu tak tunaikan lagi.
Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ada seorang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bilakah kiamat akan berlaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allahu a'lam, Allah saja yang mengetahui, Allah lebih mengetahui, Allah saja yang mengetahui. Dia tanya lagi, apakah tanda-tanda dia? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila mana anak-anak perempuan pun mula mendurhakai ibu bapa mereka, maka akan berlakulah kiamat. Bila anak lelaki ni biasa. Bila anak-anak perempuan pun mula mendurhakai ibu bapa dia, maka akan berlaku kiamat. Anak lelaki ni memang biasalah kan. Akhir zaman ni anak perempuan pun dia akan menghina ibu bapa, akan menolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kan, beberapa tanda-tanda kiamat ni, salah satunya bila mana hati ibu bapa dikoyak seperti kertas dikoyak-koyak kan, masa tu akan berlaku kiamat. Akan mula bergerak angin merah, tanda kemurkaan Allah, dan akan berlaku kiamat. Itu tanda terbesar kiamat. Orang kata belum lagi, ustaz kata apa ni ustaz, tanda kiamat pun belum lagi, ustaz kata kiamat datang. Apa belum tanda kiamat? Tanda kiamat yang terbesar dah ada, iaitu orang dah biasa sangat dalam menyakiti hati bapa, dia tak kisah dah. Itulah tanda kiamat paling besar. Yang paling besar itu saja. Kita nak tunggu Dajjal datang tu dah, the end dah habis, tak ada apa dah kan, sekejap saja, lepas tu dah tak ada apa. Ini tanda kiamat yang paling besar. Sekarang tunggu kiamat saja. Sebab itulah kita perlu mendidik anak-anak kita. Dan cara mendidik anak-anak kita sebenarnya bukan dengan percakapan kita. Percakapan kita ni tak ada apa nilai. Kita bagi tahu, kena dengar cakap kan. Kalau tidak nanti anak-anak engkau tak dengar cakap engkau. Itu je lah ibu bapa ulang-ulang. Kan? Anak pun tak terkesan, dia pun dah berlali dah. Kita kena baca, ajar mereka untuk belajar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Abu Hurairah tadi, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata maka dia taat. Manusia ni dia bukan senang nak taat, tapi bila sabda itu daripada perintah Allah, sebab tu kita minta anak kita belajar Quran, barulah dia akan tahu bahawa Allah yang minta dia berbakti kepada kedua ibu bapa. Baru dia akan tahu. Kalau tidak dia tak tahu, dia kata tak apalah kan. Allah yang kata buat baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah untuk buat baik, baru dia akan buat. Kalau ibu bapa cakap aja kamu buat macam ni, nanti anak-anak kamu buat macam tu, dia pun dengar, yalah entah bila aku akan ada anak, ada ke tidak pun tak tahu kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kata kalaulah mereka tidak redha dengan kamu, maka Allah pun akan murka dengan kamu. Kalau mereka redha dengan kamu, Allah pun akan redha dengan kamu. Dia kena ajar cara nak didik mereka ni, bukan hanya dengan kita cakap bahasa kita, kena ajar apa yang Allah cakap, apa yang Nabi cakap, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah akan beri kesan. Seperti mana saya sebut tadi, barulah akan masuk dalam hati mereka. Sebab ada cahaya, ada nur. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada nur. Bila kita ajar mereka, mereka akan kata baiklah, baru masuk dalam hati mereka. Kalau tidak, kita punya perkataan tak ada apa kan. Saya punya prinsip itu dan ini, saya selalu dengar kan. Orang cakap panjang lebar ni saya selalu dengar. Kan dia goreng sana, goreng sini kan. Dia kata saya ni memang berpegang pada prinsip. Kalau orang tu tak jaga ibu bapa dia, memang saya anggap tu apa value dia. Saya siapa? Saya anggap apa tu apa value dia kan. Saya siapa? Apa firman Allah, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang ada nilai. Kita malas nak belajar, kita semua kata biarlah kan. Setengah orang yang lebih teruk, dia kata yelah walaupun Nabi bersabda, tapi personally I believe. Itu pun maksudnya sabda Nabi pun dia remehkan. Sebab itulah dia tak pernah berjaya didik ahli keluarga dia. Sebab yang nak mendidik mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Allah utuskan Nabi sebagai innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Nabi yang datang untuk mengajar akhlak tu. Jadi sabda Nabi kita tak sampaikan, kita bagi tahu prinsip-prinsip kita. Kan manusia ni dipantang jadi famous sikit terus. Saya ni kan kalau boleh saya tak suka kalau orang tipu saya kan. Saya pun kalau boleh kan, saya ni jadi orang yang berprinsip. Ibu bapa tu kena jaga. Prinsip kita tu bagus, tapi apa nak Allah berfirman? Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita kena sampaikan. Biasakan ya, biasakan tuan-tuan, barulah
kita akan dapat syafaat Nabi SAW. Biasakan diri untuk bila nak sampaikan apa Allah firman Allah, apa yang Nabi sampaikan. Jangan biasakan dengan pandangan sendiri. Pandangan sendiri ni tak ada apa-apa value pun, tak ada apa-apa nilai pun sebenarnya. Saya siapa nak bagi pandangan, kan? Bila wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata bila Allah dan Rasulnya telah bagi pandangan, tak ada orang yang daripada orang mukmin lelaki atau wanita untuk bagi dia punya khiyar pula. Kalau saya rasa, kan, walaupun Nabi sebut tapi saya rasa, itu pandangan yang saya selalu dengar dan sebenarnya tak boleh macam tu. Tak perlu saya rasa lagi. Nabi dah bersabda, cukup lah, kan? Saya rasa apa tak penting. Jadi kita baca dua hadis tadi berkenaan dengan birrul walidain. Dalam bab ketiga birrul ini menunjukkan berbakti kepada ibu lebih utama daripada ayah. Kerana apa? Kerana ibu, Allah sebut dalam Quran, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kerana ibu dia mengandung kita. Ibu mengandung, walaupun dengar benda tu kecil tetapi besar. Hamalat, kerana ibu mengandung kita dan dia memberi susu kepada kita. Itulah ibu. Abu Hurairah kata, dia kata kepada Abu Hurairah, demi susu yang aku berikan kepada engkau, jangan pergi tinggalkan aku. Perkara tu besar, memberi susu. Jadi dalam ini ibu-ibu pun sepatutnya dapat satu pelajaran, iaitu janganlah kita mengeluh dalam memberi susu kepada anak, kerana itu bukan perkara kecil sebenarnya. Sehingga Allah puji dalam Quran. Allah kata kepada anak, kau kena berbakti kepada ibu tu, kerana ibu tu berikan kamu susu. Susukan kamu. Jadi jangan, ini pun satulah, maksudnya daripada angle lain, ibu jangan mengeluh dalam tu, kerana itu sebenarnya satu perkara yang besar di pandangan Allah. Dan akhirnya ibu pun hamba Allah juga, kan. Dia pun nak dapat kedudukan juga. Itu perkara besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata kalau ibu dia mengandung, dia meninggal dunia pun mati syahid. Dia bersalin meninggal dunia pun mati syahid, kan. Banyak besar ganjaran dia. Jadi jangan mengeluh, kan. Ini perkara yang dia kena sama-sama balance lah semua, kan. Kalau ibu tu dia pegang rotan hari-hari, dia kata, awak tahu tak Allah kata apa dalam Quran? Kan ibu tak ada apa, kan. Kau lah tak dengar cakap ibu masuk neraka. Jadi itu bukan cara kita nak mendidik mereka, kan. Orang alim kata kalau kita nak mendidik anak-anak kita, kita mendidik dengan kasih sayang. Berikan mereka kasih sayang saja. Kita ni terlampau pressure anak kita. Untuk belajar ABC pun kita pressure, alif bata pun pressure, matematik pun pressure, kan. Pressure sampai anak kita pun tak kenal kita, ibu bapa siapa pun dia tak kenal. Maulana Tarik Jamil kata sebenarnya sampai umur 7 tahun Allah tak perintahkan untuk ajar mereka semayang pun. Itu pun tak payah Allah kata. Bila umur 7 baru bagi ajar mereka semayang. Sebelum tu buat apa? Tunjuk kasih sayang kepada mereka. Duduk makan dengan diorang, borak dengan mereka, peluk mereka, dukung mereka, itu saja. Tapi kita tak ada masa, kan? Kita tak ada masa. Sebab apa? Sibuk dengan kehidupan dunia kita. Sehingga bila kita dah tua, mereka pula sibuk dengan kehidupan dunia mereka. Mereka pun tak ada masa untuk kita. Tak perlu. Kata kalaulah Nabi SAW tak perintahkan untuk ajar solat pun, jadi apatah lagi mata pelajaran lain. Kita berlumba-lumba. Anak saya dah boleh tulis dah. Apa? Memanglah benda tu benda fitrah, satu hari dia akan belajar juga, kan. Kalau kita ajar sikit-sikit dia akan, unless kita tak ajar terus ataupun dia memang tak boleh, tak ada dalam suasana belajar dan mengajar ni, perkara itu mudah. Tapi kita punya risau, bilalah anak saya nak tulis ni, bilalah anak saya nak membaca ni. Nabi SAW tak boleh tulis, tak boleh membaca, Allah berikan wahyu kepada Nabi SAW, kan. Kita punya kerisau, umur dia baru 3-4 tahun. Matematik tu, budak 4 tahun, ayah pun tak tahu matematik tu. Ayah pun ambil kalkulator, kan. Anak dia suruh belajar, kan. Bila kata, saya tak nak awak jadi macam saya, kan. Tapi umur dia tu bukan umur untuk kita pressure dia, umur untuk berkasih sayang. Beli hadiah untuk dia. Bila dia duduk dengan kita, dia akan tengok kita dan dia akan ikut kita. Bila dia umur 7 tahun, barulah kita ajar mereka pula untuk apa? Baru pertama kali kita ajar, dia kata, solat. Nabi ajar benda yang mudah. Nabi ihfazillah yahfazka. Nabi ajar Ibn Abbas, kan, wahai ya ulam, masa tu dia kecil lagi. Ibn Abbas kata, dia di belakang Nabi SAW, Nabi nak naik unta, Nabi panggil dia. Nabi kata, wahai budak,
Ibn Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidina Abbas, iaitu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ihfazillah yahfazka, jagalah perintah Allah, Allah akan jaga kamu. Itu saja, pendek-pendek, faham tak? Nabi kata kepada Anas, Qul bismillah wa kul mimma yali. Baca bismillah, Rahmanir-Rahim pun tak payah. Nak ajar mereka makan, baca doa, kita Allahumma barik lana fi. Dia pun tengok Allah, takut ayam tu hilang. Nabi kata apa? Qul bismillah, baca bismillah. Dah. Wa kul mimma yali, dan makan daripada depan kamu. Dan makan dengan tangan kanan. Itu saja, simple saja, bismillah. Baca bismillah. Dah. Doa tu tak salah kita ajar. Ayah pun tak faham mana doa tu sebenarnya. Wakina azaban nar. Okey, makan. Baca doa makan bismillah saja. Kan? Bismillah saja. Baca bismillah, makan. Dah. Dia pun sebelum makan baca bismillah, bismillah. Rahmanir-Rahim pun tak payah. Sebab menyusahkan dia. Menyusahkan dia, nak mudah ajar dia bismillah. Dah. Mudah tak? Mudah, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam punya pendidikan. Didikan Nabi bagi itu sangat mudah. Tapi bila kita convert kepada version kita, subhanallah, anak lagi kita disiplinkan daripada kita. Sampai dia pun, betul ke aku ni lahir dalam rumah macam penjara rumah aku. Pukul 7 sharp kena makan. Solat subuh pun Allah bagi flexible time. Solat subuh pun Allah bagi flexible. Ada range dalam berapa 45 minit, 1 jam. Allah bagi flexibility. Tahu tak? Kita sharp pukul 7. Kalau tak siap, ayah rotan. Kita punya strict, kan? Jadi dia pun fikir, ini penjara ke rumah, ini penjara ke rumah. Kan bila dah boleh dewasa sikit, dia start motor, dia cabut terus. Lepas tu mak bapak tunggu bila lah anak nak balik, bila nak. Sebab tu saya kata, saya kalau ajar, saya akan ajar daripada dua-dua belah. Barulah ibu bapa tahu macam mana nak hasilkan perkara tu. Macam mana kita nak hasilkan anak-anak yang taat kepada kita dengan cara kita didik mereka dengan kasih sayang. Dengan mudah. Jangan susahkan mereka. Yassiru wala tu'assiru. Nabi kata kepada Mu'adz bin Jabal, bila utuskan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi kata mudahkan, jangan susahkan. Jangan ajar mereka susah-susah. Perkara yang mudah saja. Bila anak dah umur 7 tahun, bagi tahu dia solat. Ajar dia solat sama-sama. Bila dah 10 tahun, dia mengingkari solat, maka Nabi kata rotan dia. Mengingkari solat, so saya tak nak solat, rotan. Kena solat, kata. Mengingkari solat adalah kufur. Jadi kena solat. Faham? Tak boleh ingkar solat, tak boleh mengingkari solat. Kena solat. Kalau orang dewasa mengingkar solat, macam mana? Bunuh dia. Dalam Islam tak boleh. Dia mengingkari solat, dia dah keluar daripada Islam dah. Dia dah murtad. Kalau dah murtad tu, bagi peluang 3 hari saja, kan? Bukan kita bunuh dia, maksudnya hakim ada sampai hukuman bunuh boleh dijatuhkan ke atas orang yang murtad. Orang yang mengingkari solat, bukan tinggalkan solat, mengingkari, ditolak. Saya tak nak. Tak ada pun solat, dia kata. Orang macam ni, hakim boleh jatuhkan. Sebab tu kata Nabi kata, kalau umur 10 tahun dia ingkar, rotan dia. Jangan bunuh dia, rotan dia. So dia solat. Ramai orang kata kepada saya, kan, rotan. Ustaz kami kata, dia kata rotan ni untuk keldai, kata. Rotan ni untuk keldai, kata. Bagaimana what you give you get back. Bagaimana kita mendidik mereka, kita akan dapat balik. Tak perlu kepada kekerasan. Banyak orang kata sebab saya terlampau berlemah lembut dengan anak saya lah dia rosak. Tak ada, tuan-tuan. Ini mustahil berlaku. Sebab apa? Nabi berkasih sayang dengan Usamah. Nabi berkasih sayang dengan Nabi hantar anak radhiyallahu anhu sekali itu untuk pergi buat sesuatu perkara. Dalam perjalanan dia kecil lagi, dia pergi main. Nabi tak marah ke apa, Nabi keluar, Nabi cari dia, Nabi dukung dia daripada belakang, kan. Waktu Nabi kata, mana kau, ni Anas meriwayatkan, kan, kata Nabi tak marah aku langsung. Nabi kata, pergi. Dia lupa, Nabi ketawa. Anas radhiyallahu anhu kata, dia kata, aku duduk dengan Nabi, aku khidmat Nabi 10 tahun sampai Nabi SAW wafat. Kata, Nabi tak pernah tanya aku untuk perkara yang aku buat, kenapa aku buat. Nabi tak pernah kata kepada perkara yang aku tak buat, kenapa aku tak buat. Tak pernah. Itu didikan Nabi SAW. Dia anak ni musnah ataupun tidak tu, itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi didikan yang kita bagi adalah dengan mencontohi mereka. Kita mencontohi mereka. Bukan kita bagi perintah kepada mereka. Saya selalu cerita kisah dalam semua kelas saya. Ada seorang ayah ni, satu hari dia balik, dia bawa balik satu robot. Dia kata robot ni, dia kata dekat isteri dia kata robot ni dia boleh detect siapa cakap bohong, kata tunggu anak kita balik, kata.
Kalau cakap bohong, robot ni akan lempang. Anak dia pun balik ayah dia kata abah dah beli robot ni, sekarang ni kau pergi mana tadi? Dia kata abah saya dah pergi masjid ni abah. Pang, robot tu lempang. Kata bohong. Kata robot ni boleh detect kalau orang bohong. Kata abah dulu kan masa umur kau tak ada bohong macam kau. Pang, abah pun dah lempang. Abah pun dah lempang. Abah pun bohong rupanya. Jadi kita kena jadi contoh kepada mereka, tapi janganlah sampai over macam tu kan. Abah dulu tak pernah ponteng, abah dulu tak pernah tu, abah dulu tak pernah ni kan. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Quran dalam surah Saf tu kan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Itu bukan membawa makna kenapa perintah orang kepada kebaikan yang kamu tak pernah buat, tetapi membawa makna kenapa kamu mengaku buat sesuatu yang kamu tak buat. Jangan mengaku. Abah dulu, mak dulu. Jangan mengaku benda-benda yang kita tak buat pun sebenarnya masa kita kecil. Kan? Jadi kita kena lebih didik mereka dengan apa saya beritahu tadi. Dengan apa? Dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kena hidupkan ta'lim dalam rumah. Betul-betul, sebab tu saya kata baca satu hadis tu ulang-ulang bagi dia dengar sampai dia hafal. Saya hampir dah hafal Fadail Amal tu. Betul. Sebab tu kalau ada orang datang tanya saya soalan, sebelum saya jawab saya kata tak baca betul lah. Saya kata sebab hadis tu dalam Fadail Amal pun dah ada. Jawapan kepada soalan awak tu dalam Fadail Amal pun ada. Jawapan yang tuan tanya tu dalam Muntakhab pun dah ada, dalam Fadail Amal pun dah ada. Tapi sebab tak baca dengan betul, maka kita tak tahu. Kan? Sebab tak baca dengan tak hafal. Jawapan tu dah ada dah. Allah, Nabi dah sebut, dalam itu pun dah ada dah jawapan. Kan? Datang tanya soalan yang dah ada dalam kitab tu. Sebab tu baca dengan satu hadis tu, baca ulang sampai kita pun faham, anak kita pun faham. Kita pun berhajat, anak kita pun berhajat. Boleh tuan-tuan kalau kita rasa macam, oh saya ni, dulu saya itu, dulu saya ini, memang sampai bila pun tak boleh didik anak dengan cara yang betul. Sebab tu kena baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi tahu mereka, kata ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan orang yang khidmat kepada ibu bapa ni, memang satu khidmat kepada orang lain pun dapat Allah. Kalau dia khidmat kepada ibu bapa dia, kan ada kisah-kisah yang saya cerita sebelum ni kan, seperti Uwais Al-Qarni, Nabi Musa alaihissalam yang cerita dalam kelas sebelum ni. Nabi Musa alaihissalam tanya kepada Allah, ya Allah, siapakah jiran aku nanti di syurga? Allah kata, pergi ke pasar sekian-sekian, kamu akan jumpa sekian-sekian penjual daging, dia dah jiran kamu nanti. Musa alaihissalam kata, kalau tak level mujahid pun kurang-kurang, kata kalau orang banyak beri sedekah jadi jiran aku pun tak apa. Ni penjual daging, apa kena mengena dia dengan Nabi kan? Tapi dia kata Allah dah kata, maka dia pun pergi. Dia pun pergi tengok orang penjual daging tu, dia nampak penjual daging tu jual daging, masa nak balik dia bungkus sedikit daging, dia balik. Musa AS ikut dia. Zaman dulu mana ada social media kan, jadi mana mereka, orang yang tak pernah jumpa Nabi Musa tak tahu, mereka tahu nama sajalah, wajah tak tahu, tak pernah jumpa. Zaman dulu bukan senang nak jumpa macam kita sekarang ni, ada akses kan, naik motorhome sampai, naik kereta sampai, tak ada pun, the world is on your fingers. Zaman dulu tak ada apa. Jadi dia pun tak pernah jumpa Nabi Musa, tapi tahulah Nabi Musa AS ada. Dia balik rumah Nabi Musa, kata izinkan aku untuk masuk rumah kamu jadi tetamu kamu. Dia kata silalah datang. Dia pun masuk sebagai tetamu. Zaman dulu kalau kita minta jadi tetamu pun orang akan panggil masuk. Kalau zaman sekarang tutup pintu COVID kan. Jadi tak apalah, itu cerita lain. Zaman tu mungkin tak ada COVID lah kan. Apa nak buat, zaman kita zaman COVID. Maka Nabi Musa AS tengok saja dia. Dia pergi, dia cuci daging tu, dia masak daging tu, kemudian dia datang kan. Dia bangunkan seorang perempuan tua, kemudian dia suap makanan kepada perempuan tu. Bila dia suap, dia lap apa yang tumpah tu, dia lap. Kemudian bila dah siap semua, dia nak baringkan balik, perempuan tua tu cakap sesuatu yang Nabi Musa AS tak dapat dengar, tapi Nabi Musa panggil dia. Lepas tu Nabi Musa kata, tadi kamu bagi makan tu siapa? Dia kata, itu ibu saya. Oh, dia kata, sebelum kau bangun daripada sana, ibu kamu cakap apa? Oh, dia kata, ibu aku biasalah. Dia kata, orang tua, dia kata, siapa tak sayang anak? Kata, setiap kali saya bagi makan kat dia, dia akan kata, ya Allah, jadikanlah anak aku ni jiran Nabi Musa nanti di syurga. Dia kata, mana Nabi Musa? Siapa aku? Siapa Nabi Musa? Maka Nabi Musa AS kata, doa ibu kamu Allah dah perkenankan. Doa ibu ni memang hebat.
Musa kata, Allah dah perkenankan pun doa tu. Akulah Nabi Musa dan Allah dah beritahu kepada aku, engkaulah jiran aku nanti di syurga nanti. Itu khidmat ibu, kan? Besar ganjaran dia. Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, bila semua masuk syurga nanti Allah akan tahan Uwais Al-Qarni. Dan Allah kata, paling ke belakang kamu tunjuk jari kepada siapa saja dengan berkat khidmat kamu kepada ibu kamu, kami akan masukkan mereka semua ke dalam syurga. Begitu sekali. Sebab apa? Khidmat ibu saja. Dia tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia jaga ibu dia. Besar, kan? Banyak lagi lah, kan, perkara-perkara insya-Allah kita pun akan belajar dalam ni berkenaan dengan buat baik kepada ibu. Nabi SAW keutamaan kepada ibu. Yang last, selepas tu 3 kali Nabi sebut ibu, kemudian baru Nabi sebut ayah. Ini adalah hadis terusnya. InsyaAllah kita akan belajar banyak lagi hadis dan kita akan belajar apa ganjaran yang kita akan dapat pun kita akan belajar. Siapa yang berbakti kepada ibu bapa. Dan siapa yang menyakiti mereka pun kita akan belajar apa yang dia akan dapat. Jadi kena berhati-hatilah dalam hubungan kita dengan ibu bapa kita, kan. Jagalah mereka seperti mana mereka dijaga kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, ada orang meriwayatkan kata selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur Abu Hurairah tu, setiap kali dia lalu dia berumah, dia keluar, dia akan doa, dia semoga wahai ibuku, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu seperti mana engkau telah menjaga aku. Maka ibu dia akan seperti mana engkau menjaga aku ketika aku kecil. Maka ibu dia akan jawab, wahai anakku, semoga Allah merahmati kamu seperti mana kamu jaga aku ketika aku tua. Kita dapat doa tu. Doa tu kena dapat daripada ibu dan bapa. Buatlah apa yang kita mampu buat. Janganlah kita berikan sisa-sisa saja untuk mereka, kan. Semoga Allah ampunkan kita kelemahan kita. Dan begitulah sebagai seorang ibu dan bapa seperti mana saya sebut tadi, kita pun main peranan yang besar dalam mendidik mereka, sampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Percakapan kita tak ada cahaya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada nur yang akan memberikan mereka cahaya dan akan mendidik mereka. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Ada hadis yang Nabi SAW ulang, kan. Nabi, ada orang datang kepada Nabi, dia tanya, apakah kau perintahkan aku? Nabi kata, buat baik dengan ibu. Dia tanya lagi, buat baik dengan ibu. Buat baik 4 kali. Nabi ulang. Yang kelima baru Nabi kata, buat baik dengan ayah. Sebab apa? Seperti saya sebut tadi, sebab ibu, dia menyusukan, memberi susu, dia mendukung, dia mengandung, kan, dan dia melahirkan dan dia memberi susu. Maka saya dah sebut tadi, maka ibu-ibu pun janganlah mengeluh dalam perkara tersebut, kan. Sebab itulah nak bagi tahu betapa besar sekali kedudukan kerana dia buat semua perkara itu. Faham tak? Allah Subhanahu wa taala sediakan, Allah Rabb kita, kan. Rabb. Dalam ibu bapa saja Allah bagi perkataan Rabbayani saghira, mereka yang menjaga kami. Begitu Allah nak angkat. Allah kata selepas sembah aku yang paling baik, yang paling berhak untuk dibuat baik, dibakti ialah ibu dan bapa. Jadi ibu bapa pun jangan mengeluh dalam perkara tu. Jangan cepat sangat ambil anak pergi letak sana, ambil anak pergi letak sini, kan. Boarding school lah. Daripada kecil lagi dah pergi letak. Kata apa, saya tak sempat. So macam mana kita nak expect? Bila tua mereka balas balik. Kata bila kami kecil dulu kamu tak nak jaga kami, kamu letak kami di nursery, kamu letak kami di tadika di sana sini dan tak nak jaga kami. Bila mereka ibu bapa tua, mereka pergi letak pula di rumah orang tua. So what you give, you get back. So kena daripada awal lagi kita jaga mereka. Ada seorang alim kata, kita sangka kita jaga anak-anak kita, sedangkan anak-anak itulah sebenarnya kebahagiaan kepada kita. Senyuman mereka tu adalah kebahagiaan untuk kita. Mereka yang jaga kita sebenarnya. Mereka jaga kita sebenarnya. Maksudnya, mereka senyum itu pun menjaga kita. Maksudnya memberi kebaikan. Mereka menangis itu pun sebenarnya menyebabkan kita tak rasa sunyi. Kan, cuba tanya mereka-mereka yang tak ada anak, kan, betapa sunyinya kehidupan mereka. Bila dah ada, kata pergilah hantar mana-mana abang sekolah, pergilah letak, tak larat nak jaga. So bila kita tua, dia kata pergilah letak kat mana-mana, tak larat nak jaga. Itulah, kita kena jaga mereka. Jaga mereka sedaya upaya. Boleh insyaAllah kita akan sambung lagi dah azan isyak dah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk terus belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penting sangat kehidupan rumah tangga ni. Bab mendidik anak ni sangat penting dan bab berbakti kepada ibu bapa sangat penting. Kalau tak balance perkara ni, maka kita tak akan achieve apa yang kita nak.
So kita akan jadi berat sebelah ataupun akhirnya kita akan gagal. Kita kata, yalah, dulu Abah nak lempang dah lempang dah, nak rotan dah rotan, tapi kau rosak juga. Kan? Sebenarnya itu bukan cara kita mendidik. Bahkan didikkan kita ni, hadis Nabi SAW yang kita nak bacakan kepada mereka, kata Nabi SAW sampaikan. Saya cuma sampaikan saja, kan? Tanpa tambah, tanpa tolak saya sampaikan. Bahkan bila kita ajak antar mereka untuk belajar dengan guru, maka mereka akan tahu kedudukan ibu dan ayah dan mereka akan bakti sampai bila-bila. Kalau tidak, ayah saya cerita, kata ada satu orang tu dia meninggal di Mekah. Bila dia meninggal dunia, berita sampai kepada anak-anak dia kata, jangan kebumikan ayah. Sedangkan tinggal di tanah haram, satu Nabi SAW kata, kalau boleh matilah di sini di Madinah. Jangan. Diorang kata, sayangnya dia kepada kepada ayah dia, sampai tak nak. So, jangan, kata kami nak dikebumikan di sini, kami nak dia dikembalikan ke sini juga, macam mana pun. Mereka kata, dah tak boleh dah, kata kita tak ada transportation, pengangkutan nak hantar ni semua kan. Maka bila mereka dah tak dapat jawapan daripada Saudi, kata boleh hantar pun, mereka kata okeylah, tak apalah. Kata nak kebumikan boleh, tapi tengok di jari manis ayah ada cincin yang mahal, keluarkan dulu cincin tu. Mereka kata, kami dah cuba tak dapat keluar, kecuali potong jari. Kata potong jari pun potong dah. Kita sangat bernilai cincin itu saja sebenarnya. Sebab tu kami tak bagi kebumikan di sana. Sebab kami nak cincin tu. Tengok tuan-tuan, apa hasil didikan kita yang kita berikan kepada anak kita. Ajar mereka, kena belajar. Sebab apa? Baru kaya, baru ada duit, baru kamu senang. Maka last sekali dengan ayah pun mereka buat perkara tersebut kan. Didikan, apa yang kita berikan kepada anak kita, itu yang kita akan dapat hasil nanti. Ajar mereka agama. Mereka bila kematian kita, mereka akan menangis. Kalau kita tak ajar mereka agama, mereka tak apalah. Kan? Mak ayah ada pun asyik marah je, baik tak ada. Betul tuan-tuan. Sebab didikan salah kita berikan. Kita meninggal dunia pun mereka tak akan tangisi kita. Bahaya tau. Sebab tu didikan Quran dan hadis bila kita berikan, baru mereka akan sedar betapa besarnya ihsan ibu bapa ke atas kita sebagai seumur hidup. Yang saya cerita dalam kelas, boleh dengar balik kan, yang saya ceritakan seorang anak datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia kata, ayah aku ambil harta, aku tak minta izin daripada aku. Nabi kata, panggil ayah kamu. Jadi bila ayah tu datang sepanjang jalan tu, dia ungkapkan syair dalam hati dia. Dia sampai saja, Nabi SAW kata, Jibril dah sampai dulu. Jibril kata, dengar dulu ungkapan ayah tu dalam hati yang dia pun tak dengar, Allah dah dengar. Maka dia bagi tahu, Nabi kata, apa kamu cakap? Maka dia bagi tahu, dia kata, semenjak engkau lahir, dia kata, kami hidup hanya untuk engkau. Kehidupan kami hanya saja untuk engkau. Kami sanggup berlapar untuk berikan makan kepada kamu. Kami berjaga malam semata-mata nak pastikan kamu tidur nyenyak. Bila kamu sakit, kami yang menderita. Bila kamu sakit, kami yang tak boleh tidur. Bila kamu sakit, kami rasa seperti kami yang sakit. Kami takut kamu mati, sedangkan kami tahu bahawa kematian itu ada ajalnya. Tapi kami takut kalau kami tertidur, kamu mati di sini. Dan setiap tangisan kamu, tangisan kami. Kami lebih susah. Kami dikata, sampai aku telah tua usaha untuk besarkan kamu. Dan aku berikan segala sehingga aku mudah bongkok. Setiap titisan peluh aku keluarkan untuk berikan makan kepada kamu. Bila aku dah tua dan kamu mula kuat, kan kamu mula anggap aku seperti hamba kamu sahaja. Seperti orang suruhan kamu sahaja. Dia kata, kalaulah kamu lupakan aku sebagai seorang ayah, sekurang-kurangnya anggaplah aku sebagai jiran kamu. Kata, seorang jiran pun dia akan tanya khabar jirannya. Begitu sekali sedih. Maka Nabi menangis, mengalir air mata Nabi. Nabi kata kepada anak tu, qum anta wa maluka li abik, bangunlah kamu dan segala harta kamu milik ayah kamu. Nabi tak bagi tahu, inilah hadis, inilah bila kita ajar anak kita hadis-hadis Nabi SAW, barulah dia tahu. Kalau tidak, kita cakap pun tak ada. Sebab tu saya kata, percakapan kita memang tak ada kesan. Kita kata, awak tak boleh buat jahat dengan ayah, tahu. Allah marah, tahu. Dia pun Allah marah. Tak ada kesan, tuan-tuan. Tapi bila kita baca hadis Nabi SAW, terus akan masuk ke dalam hati dia. Sebab itu, kalamullah, sabda Nabi SAW. Ya, tuan-tuan, insyaAllah kita sambung lagi. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.